Salam sejahtera semua. Nama saya ialah Chong Jiaxuan. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang subtopik daripada topik 1 dan juga topik 2. Subtopik yang saya pilih daripada topik 1 ialah implikasi konflik terhadap Malaysia. Implikasi pertama adalah tentang runtingan semula dengan Singapura isu Pulau Batu Putih. Malaysia berpendirian isu berkaitan Batu Putih boleh diselesaikan dengan pembabitan langsung Peguam Negara Malaysia dan Singapura. Disember tahun lalu juga, Datuk Seri Anwar meminta Peguam Negara ketika itu, Tan Sri Idrus Harun, mengadakan rundingan dengan Kerajaan Singapura membabitkan kontroversi tuntutan terhadap Pulau Batu Putih. Pada tahun 2008, ICJ, iaitu Mahkamah Keadilan Antarabangsa, memutuskan bahawa Batu Putih adalah milik Singapura. Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini mendapatkan semakan penghakiman ICJ pada tahun 2017 selepas penemuan fakta baharu. Perbicaraan telah ditetapkan pada Julai 2018, tetapi Kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini memutuskan untuk tidak meneruskan prosiding. Sementara itu, Pulau Batu Putih terletak hanya 14 km dari pantai Tanjung Penyusu, Johor, berbanding 44 km dari Singapura. Hari ini, pulau itu mempunyai rumah api, helipad, loji penyiagaan dan lebih penting lagi, stesen penyiaran semula tentera. Situasi seolah-olah menunjukkan bahawa Singapura berhasrat untuk menubuhkan Batu Putih sebagai pos kotak kara dengan tujuan ketenteraan. Implikasi kedua ialah menempatkan tentera laut di Raja Malaysia dalam zon Eskom. Eskom bertanggungjawab menjaga keselamatan dan ketenteraman awam di S-Zone yang turut merangkumi daerah Tawau, Sempurna, Kunak, Lahad Datu, Kinabatangan, Sandakan dan Baluran. Ia juga bekerjasama dengan pihak keselamatan Filipina serta Indonesia termasuk aspek risikan bagi membantras jenayah rentas sempadan. Penduduk di sekitar Lahad Datu yang kami temui berkata rondaan yang kerap dilakukan pasukan keselamatan dalam Eskom sama ada di darat dan laut pada setiap masa meyakinkan penduduk. Eskom atau Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah telah ditubuhkan. Eskom merupakan kawasan kawalan keselamatan yang meliputi 1,400 km kawasan pantai timur Sabah bermula dari Kudat sehinggalah ke Tawau. Zon ini dilancarkan oleh Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Najib bin Abdul Razak, pada 7 Mac 2013. Tujuan diwujudkan adalah bagi menguatkan lagi kawalan keselamatan maritim di bahagian timur Sabah susulan dengan krisis pencerobohan yang berlaku di Sabah baru-baru ini dan menghalang sebarang kegiatan pengganas berlaku di perairan Sabah. Implikasi ketiga adalah tentang dominasi China di Asia memberikan kesan terhadap Malaysia. Edisi 2023 yang dikeluarkan Kementerian Sumber Asli Republik Rakyat China pada 28 Ogos 2023. Menerusi satu kenyataan, Wisma Putra berkata, peta tersebut antara lain menunjukkan tuntutan maritim sepihak China yang melangkau kawasan maritim Malaysia di Sabah dan Sarawak berdasarkan peta baharu Malaysia 1979. Kementerian Hal Ehwal Sivil dan Kementerian Sumber Asli China mengumumkan bahawa Suruhanjaya Nama Geografi China telah menyenaraikan 80 pulau sebagai sebahagian daripada misinya untuk menyeragamkan semua tuntutan China di Laut Cina Selatan. Langkah itu dipantah keras oleh Vietnam dan Filipina yang turut membuat tuntutan di kawasan berkenaan. Para pakar
menyatakan tiada asas dalam undang-undang antarabangsa bagi penegasan China terhadap kedaulatan kawasan darat dan perairan yang terletak beratus-ratus batu jauhnya dari kawasan darat di negaranya sendiri. Mahkamah Timbang Tara tetap pada 2016 telah memutuskan bahawa penghujahan China tentang hak bersejarah itu adalah tidak sah. Pembabitan China dalam menuntut seluruh pulau-pulau di kawasan darat dan ciri-ciri kedalaman laut di sepanjang Laut China Selatan telah menyebabkan ketegangan antara negara Vietnam, Filipina, Indonesia dan Malaysia. Walaupun sehingga kini tidak ada langkah drastik dari China, namun terdapat beberapa peristiwa kerajaan China menunjukkan kekuatannya di Laut Cina Selatan dengan menghantar armada tentera laut, darat dan udara ke wilayah yang dituntutnya. Implikasi keempat adalah Malaysia berjaya mengekalkan kedaulatan di wilayahnya. Walau bagaimanapun, tuntutan China adalah sedikit pelik di mana kerajaan Beijing telah menuntut kawasan seberluas di Laut Cina Selatan yang dilitupi oleh 9 garis putus yang telah diwujudkan oleh pihak mereka sendiri. Beijing menyatakan bahawa perairan Laut Cina Selatan menerusi tuntutan bersejarah adalah miliknya dan dengan itu ia patut kekal di bawah kedaulatan China. Putusan Mahkamah Tetap Timbang Tara PCA pada tahun 2013 telah mengisytiharkan 9 garis putih yang dituntut oleh China sebagai tidak sah di bawah undang-undang antarabangsa memberikan kelebihan kepada Malaysia. Tanpa tuntutan 9 garis putih, ini kebanyakan kawasan maritim yang dituntut Malaysia terletak lebih dari 200 batu nautika dari tanah besar China. Oleh itu, tuntutan maritim China tidak lagi bertindih dengan Malaysia secara signifikan berdasarkan kedudukan geografi kedua-dua negara. Keputusan PCA ini meletakkan Malaysia di kedudukan lebih baik untuk memastikan insiden pencerobohan seperti di Peting-Patinggi Ali yang terletak di dalam wilayah perairan Malaysia tidak lagi akan berlaku. Simpulannya, negara kita haruslah mengambil beberapa usaha untuk mengelakkan konflik dengan negara-negara lain. Antaranya termasuklah Malaysia perlu menjaga perairan, darat dan udara daripada diceroboh oleh pihak luar. Dengan ini, pasukan keselamatan negara perlu sentiasa berwaspada dan berada dalam keadaan berjaga-jaga. Peristiwa di Lahad Datuk adalah contoh yang terbaik yang membuktikan bahawa serangan daripada luar akan berlaku tanpa dijangka. Selain itu, dasar berbaik-baik dengan negara jiran serta semangat diplomasi dalam menyelesaikan masalah yang berlaku adalah prinsip yang terbaik untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Usaha diplomatik dan perbincangan juga haruslah dilaksanakan. Usaha-usaha ini sangat penting untuk mengekalkan keamanan dan keharmonian semua wilayah yang terdapat dalam negara kita kerana konflik-konflik antara negara dapat dielakkan. Manakala subtopik yang saya pilih daripada topik 2 ialah kemelesetan ekonomi global tahun 2008 sehingga 2009. Krisis ekonomi global yang tercetus pada penghujung tahun 2007 dan memuncak pada tahun 2008 hingga tahun 2009 telah menyediakan kesan kegawatan ekonomi di seluruh dunia.
Statistik membuktikan bahawa GDP global mengecil sebanyak 2%. Krisis yang melanda dunia pada tahun 2008 bermula dengan krisis yang berlaku di Amerika Syarikat. Disebabkan kebanyakan negara di dunia bergantung kepada Amerika Syarikat, maka negara-negara tersebut turut terpalit dengan krisis ekonomi. Kemelesetan ekonomi pada tahun 2008 telah menyebabkan pelbagai kesan negatif yang perlu ditanggung sama ada oleh negara-negara membangun ataupun negara maju di dunia. Antara kesannya ialah pengangguran. Pertubuhan buruh antarabangsa mengunjurkan bahawa sekurang-kurangnya 20 juta pekerja hilang pekerjaan mereka menjelang penghujung tahun 2009 akibat krisis ekonomi. Kebanyakannya dalam sektor pembinaan, harta tanah, perkhidmatan kewangan dan kereta. Sekaligus mengakibatkan pengangguran melepasi tahap 200 juta buat julung kalinya. Kesan daripada pengangguran akan meningkatkan pelbagai masalah sosial dan jenayah yang perlu ditangani oleh pihak kerajaan dan masyarakat. Kesan kedua ialah harga komoditi, khususnya harga petroleum melampung tinggi. Pada tahun 2008, harga kebanyakan komoditi, khususnya minyak dan makanan, melampung begitu tinggi sampai betul-betul menjejaskan ekonomi, membawa ancaman stagflasi dan mengunturan globalisasi. Pada bulan Januari 2008, harga minyak mencecah $100 setung buat julung kalinya dalam apa yang disifatkan antara peristiwa penting terawal yang berlaku sepanjang tahun ini. Pada bulan Julai, harga minyak mencapai tahap $147 setong, namun selepas itu kembali menjunam. Krisis makanan dan bahan api pernah dibincangkan di sidang kemuncak G8 ke-34 pada bulan Julai. Pada separuh kedua tahun 2008, harga kebanyakan komoditi menjunam atas jangkaan permintaan berkurangan dalam keadaan ekonomi dunia meleset. Kesan ketiga ialah menyebabkan krisis kewangan. Terdapat beberapa negara yang sangat terkesan dengan kemerosotan ekonomi 2008. 3 negara iaitu Greece, Ireland dan Portugal telah meminjam wang daripada IMF iaitu Dana Kewangan Antarabangsa dan negara-negara Eropah lain untuk mengelakkan muflis. Negara pertama yang dilihat kritikal adalah Greece. Sejak bulan November 2009, Greece telah berada di tengah-tengah krisis kewangan paling buruk dalam sejarah moden. Greece adalah negara yang mempunyai tahap hutang awam tertinggi di dalam zon Eropah dan defisit pelanjawan terbesar. Greece terperangkap dalam kemuflisan, daya saing yang rendah dan kelembapan ekonomi menebar. Masalah ini disebabkan oleh pengurusan ekonomi yang lemah, rasuah dan perbelanjaan membazir yang membawa kepada hutang negara mencecah 113%. Kesan daripada krisis kewangan ini membawa Greece ke kancah masalah seperti pengangguran, meningkatkan kos barangan dan perkhidmatan, mengurangkan gaji, masalah insurans kesihatan, pembangunan sosial rakyat Greece terjejas dan sebagainya. Kesan keempat adalah perdagangan merosot. Pada pertengahan bulan Oktober 2008, Indeks Kering Baltik yang mengukur jumlah perkapalan
jatuh 50% dalam seminggu kerana krisis kredit menyukarkan para pengekspor memperoleh surat kredit. Ini menyebabkan berlakunya lambakan barangan dan perkhidmatan yang menjejaskan mutu dan kestabilan ekonomi negara pengekspor. Keadaan ini menyebabkan harga barangan komoditi jatuh merudum dan tidak mempunyai nilai keuntungan dalam perdagangan berbanding dengan kos pengeluaran. Kejatuhan nilai pantau wang negara turut mengundang kenaikan inflasi. Barangan import akan bertambah mahal. Para pengeluar akan mengambil kesempatan memintakan kos komponen yang diimport, termasuk kos bahan mentah, kepada negara pengguna. Hal ini juga akan mengakibatkan kenaikan harga barang terhadap pendapatan isi rumah dan menurunkan nilai gaji. Kesimpulannya, kemelesetan ekonomi memberikan impak yang sangat besar terhadap pembangunan dan pertumbuhan negara dalam pelbagai bidang. Perkara ini sukar untuk dikawal kerana melibatkan kemerosotan ekonomi global yang bersifat sarwajagat atau keseluruhan negara mengalaminya. Oleh itu, inisiatif pihak kerajaan dan rakyat perlu seiringan bagi menangani perkara ini. Pihak kerajaan mereka akan mengubah dasar dan polisi negara, manakala pihak rakyat perlulah sentiasa menyokong langkah-langkah kerajaan. Itu sahaja bagi persembahan saya. Terima kasih.